السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin, tuan-tuan, alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Dengan izin dan inayah daripada Allah, kita dapat pada malam ini menyambung kelas dan pengajian kita menggunakan kitab yang baru berkaitan dengan kiamat, yang ditulis kitab ini oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Nama penulis kitab kita ini adalah Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Apa jawatan dia? Dia merupakan ketua rais bimbingan dakwah dan fatwa Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dia ini adalah orang yang bertanggungjawab bahagian tarbiyah, fatwa dan dakwah di Masjidil Haram. Buku yang beliau tulis ini, asalnya tajuk kitab ini adalah Asyratus Sa'ah, iaitu tanda-tanda kiamat. Buku ini disebut oleh beliau sendiri, apa dia? Risalah ilmiah taqaddam biha al-muallif linail darajah al-mutakassus al-ula al-magister min Jami'ah Ummul Qura Kulliyat Syariah Far' al-Aqidah. وقد منها المؤلف عليها درجة الماجستير بالتقدير ممتاز وذلك في الشهر المحرم. Buku ini ditulis oleh beliau sebagai asalnya tesis master di Universiti Ummul Qura Makkah di bidang kuliah syariah bahagian akidah. Dan alhamdulillah, setelah dinilai, diteliti dan disemak, tulisan asal tesis master ini telah pun dianugerahkan pangkat first class degree, mumtaz. Jadi buku atau kitab yang beliau tulis ini asalnya adalah tesis master yang telah mendapat anugerah first class degree untuk master, dan telah diwasiat oleh para masyayikh, yakni ulama-ulama yang menguji dan menyemak kitab ini untuk dicetak dan disebarkan kepada orang awam, melihat kepada manfaat dan kebaikan yang ada pada buku ini. Jadi sebab itu, tuan-tuan, asal buku ini agak bersifat ilmiah, akademik, kerana ditulis mengikut prinsip universiti untuk mendapat title master. Tetapi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Ibnu Kathir, dia tukar sikit tajuk dia, Hari Kiamat Sudah Dekat. Asalnya adalah tanda-tanda kiamat.
Kita kalau nak dapatkan buku atau terjemahan ni, dapatkan yang cetakan pustaka Ibnu Kathir. Yang macam ni kerana cetakan ini telah mendapat izin bertulis daripada penulis asal kitab ini. Mereka telah minta izin untuk menterjemahkan asal kitab Arab ini ke dalam bahasa Indonesia. Kerana Indonesia ni dikenali sebagai mereka yang cepat menterjemah buku. Kerana ustaz-ustaz Malaysia ni dia tak ada nak terjemah, dia duk kalut jual minyak gamat. Jadi yang duk terjemah ni kebanyakannya ustaz-ustaz Indon lah. Tetapi bahasanya pun tak lebih kurang. Dia bertanya kawan saya di Indonesia yang cetak buku, bila kita pergi melawat di Indonesia, dia kata boleh jual ustaz. Saya kata boleh jual. Kerana orang Malaysia bisa berbicara Indonesia, kerana mereka nonton sinetron. Kan kita duk tengok sinetron kan, TV1, TV2, TV3 tu, kita boleh baca kitab lah kan. InsyaAllah dia dapat izin, penulis tu bagi izin, dan penulis itu telah pun memberikan hak cipta untuk dicetak. Jadi insyaAllah siapa yang ada buku ini boleh belek-belek boleh tengok. Saya akan baca nuskah cetakan Arab. Mungkin ada perbezaan terjemahan dan bahasa sahajalah. Okey, kita mula baca apa yang beliau tulis daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulakan kitab ini dengan bismillah. Beliau mulakan kitab ini dengan bismillah. Saya rasa di terjemahan juga memulakannya dengan bismillah. Kenapa tuan-tuan? Kebanyakan para ulama apabila mereka menulis kitab ataupun risalah, mereka akan mulakan tulisan itu dengan bismillah. Mengambil sunnah, contoh Al-Quran, memulakan dengan bismillah. Dan Nabi sendiri apabila menulis, sama ada surat, perjanjian ataupun apa-apa benda dalam hidup baginda, mengambil tabarruk, berkat daripada Al-Quran. Maknanya Al-Quran dimulakan dengan bismillah. Jadi Nabi SAW apabila nak menulis risalah, surat, waraqah, baginda mulakan dengan bismillah. Demikian kita mengambil tunjuk ajar Al-Quran, mengambil pedoman sunnah. Apabila kita nak menulis surat, kita nak menulis buku, kita menulis letter head kepala surat itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tulis message, kita nak tulis surat, kita nak tulis buku, kad kahwin ke apa ke, bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk. Sebab bismillah itu maknanya kita memulakan sesuatu dengan nama Allah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahawa Nabi menyebut mana-mana amalan yang dilakukan tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwal abtar, maka amalan itu terputus. Para ulama hadis apabila mereka mengulas apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Nabi, sesuatu amalan itu apabila dilakukan tidak dimulakan dengan bismillah, terputus, maka mereka menghurai maksud Nabi itu terputus dari sudut keberkatan kerja itu, terputus dari sudut amalan itu. Maknanya perbuatan itu, tulisan itu, pekerjaan itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Sesuatu yang tidak diberkati oleh Allah tidak akan berhasil dan berkesan. Kerja yang kita buat tak ada keberkatan, dia akan menimbulkan masalah, dia akan menimbulkan kesusahan. Apapun benda yang tak berkat, umur, masa, rezeki, hidup, pekerjaan, tindakan, perkahwinan, politik, ekonomi yang tidak ada keberkatan Allah di dalamnya, pekerjaan dan perbuatan itu hilang, tak ada kesan, kosong, sia-sia.
Sebab itu tuan-tuan, kita kalau boleh apa pun yang kita nak buat dalam kehidupan kita mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan bismillah. Ada tempat-tempat yang wajib bismillah. Ada tempat-tempat yang sunat bismillah. Ada tempat-tempat yang harus bismillah. Ada tempat-tempat yang haram bismillah. Ada. Bukan semua benda kita suruh bismillah, kita bismillah. Benda yang haram bismillah, benda yang kerja tu haram. Bismillah macam mana pun dia takkan buat. Contoh apa dia? Ya, ini anak murid yang tak lupa Tok Guru ajar. Rokok. Ma ahad, tak ada seorang pun yang izak rokok dia mulakan dengan bismillah. Sebab dia menyedari hakikat rokok itulah perbuatan yang tak elok. Cuma dia khilaf antara haram ataupun makruh. Tapi tak pernah lagi kalau tuan-tuan jumpa wallahu taala alam, bismillahirrahmanirrahim dia izak. Ini kira okeylah. Tak ada. Tapi benda-benda yang baik bismillah. Bismillah. Di surat-surat kerajaan ada bismillah. Isunya kalau orang bukan Islam dapat bismillah tu macam mana? Benda ini telah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Nabi menulis surat-surat baginda kepada pemimpin-pemimpin yang masih lagi bukan Islam. Kepada pemerintah Rom, pemerintah Parsi ketika itu. Tetap Nabi tulis, walaupun surat itu nak dihantar kepada orang bukan Islam, yang nak terimanya adalah kafir, tetap ditulis perkataan bismillah. Sebagaimana yang kita tengok dalam Sahih Bukhari, surat-surat Nabi kepada Rom. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah, abduhu wa rasuluh, ila azimir Rom. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi pengasih, daripada Muhammad bin Abdullah, hamba dan rasulnya, kepada yang maha agung pemerintah Rom. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Ini bismillah. Kemudian penulis kitab kita ini dia membawakan firmanullah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj. Sebab kitab dia ni berkaitan dengan kiamat, jadi dia bawa ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat. Dia bawa dalam surah Al-Hajj. Balik tuan-tuan, ulang baca banyak kali ayat ni. Tulis, ingat, ayat ini cukup memberikan kesedaran pada kita. Ayat yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan hari kiamat itu. Manusia ni kalau dia tak boleh baik dengan hari kiamat, dia tak akan jadi baik dengan apa-apa benda sekalipun. Sebab itu bila penulis kitab kita ni, dia tulis di awal kitab dia ini, dia membawakan ayat itu. Ayat daripada surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 menceritakan tentang keadaan, situasi, suasana dahsyatnya kiamat. Sehingga Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tengok, Quran tak guna perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Kan kita rajin dengar dalam Quran, banyak kali Allah guna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi dalam ayat kiamat Allah gunakan ya ayyuhan nas. Maknanya apa? Khitab, konteks orang yang diseru ataupun manusia yang menjadi fokus itu orang yang Islam beriman, juga orang yang masih lagi bukan Islam. Maknanya cerita tentang kiamat, berita tentang kiamat ini diyakini dan dipercayai oleh semua manusia. Wa imma dia seorang muslim mukmin ataupun dia seorang yang kafir. Mempercayai bahawa dunia ini satu hari nanti akan hancur, akan ada penutup, hari yang terakhir, merupakan keimanan dan kepercayaan setiap daripada manusia. Sebab itu kita lihat dalam hidup kita tuan-tuan, macam-macam teori yang ada. Nak habaq kata
tak ada orang atas muka bumi ni, apa agama sekalipun yang dia pegang, tolak adanya kiamat. Cuma cara dan bentuk dia terima itu sahaja yang tak sama. Tuan-tuan tengok, dahulu diramalkan 2012, walaupun ramalan tu tak betul. Diramalkan oleh satu kaum, suku kaum Mayan yang duduk di utara mana apa dia ni, benua Amerika tu. Dalam kalender kaum mereka meramalkan 2012 ini akan hancur. Demikian juga dalam teori sains, ada teori Big Bang, letupan yang besar akan berlaku mengakibatkan dunia ni akan hancur. Maknanya tuan-tuan, walaupun pada hakikatnya benda-benda yang mereka habaq ni mengarut, merepek, bohong, tak boleh pakai, tetapi yang pentingnya apa dia? Satu titik yang kita nak ambil, kesemua daripada manusia itu, apa kaum dan bangsanya, apa agama dan kepercayaannya, hakikatnya dia percaya bahawa dunia ini ada masa yang akan akhir. Dia tak akan tongkat dunia ini, dan dunia ini tak akan ada sampai selama-lamanya. Sebab itu Allah panggil manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Allah kata Rabb, dia Tuhan sekalian alam. Dia tak guna ilah. Rabb, Rabb ni untuk semua. Sebab semua orang percaya bahawa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Baik dia Hindu, baik dia kafir, baik dia Buddha, baik dia Islam. Bila ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan air, mengeluarkan tumbuhan, kesemuanya fasayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Baik orang itu bukan Islam, orang itu Islam, jawapannya sama, Allah. Allah cerita, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Goncangan kiamat itu, kejadian kiamat itu, syai'un 'azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Azim, dia guna mubalaghah, dia guna isim mubalaghah, azim, sesuatu yang besar. Dan Tuhan describe, cerita besar tu lagu mana. Kan kita selalu tanya, besar tak kereta tu? Besar dia lagu mana? Boleh sumbat lembu 6-7 ekor. Oh, besar kereta tu. Bukan takat orangnya, lembu pun boleh masuk. Kita nak habaq kata besar benda tu kan. Macam orang cerita, orang nak habaq besar. Orang mesti tanya, bila Allah kata besar, dahsyat, soalan kita, sedahsyat mana kiamat itu? Tuhan jawab di ayat yang berikutnya, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu akan melihat setiap ibu yang menyusukan anaknya, yang sedang menyusukan anaknya. Ini saat yang Tuhan gambarkan, kan, seorang mak dengan anak ni habis mita, sayang yang teramat. Tetapi apabila berlakunya kiamat, kami goncang dunia ini, seorang ibu itu akan melontarkan anak yang sedang dia susukan. Terkejut, takut, dan tak boleh nak habaq perasaan dia itu, sehingga dia tengah tu, dia sama ada dia terlupa dia tengah menyusukan, ataupun dia terkejut, kata ulama tafsir. Tapi dia lempak, bukan dia letak, dia lempak, kata Tuhan, apabila menyaksikan apa yang akan kami tunjukkan. Belum cukup lagi, Quran tambah, wa tad'a kullu zatin hamlin hamlaha, dan kamu akan melihat setiap daripada ibu yang mengandung gugur kandungannya serta merta apabila dia melihat kiamat. Lempak itu mungkin benda yang simple kan, mungkin kita pun terkejut tengok keng elok terlepas anak. Tapi Quran kata apa kan,
Quran kata yang mengandung bila tengok dan saksikan kiamat, gugur kandungannya, takut, terkejut, bimbang. Tuan-tuan boleh bayang tuan, tengah duk mengandung, gugur, beranak, terus. Mungkin kita tak boleh bayangkan, tapi kita boleh faham dahsyatnya kiamat. Dan Allah tutup ayat itu dengan wa taran nasa sukara wa hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan kamu akan menyaksikan kesemua manusia itu seperti sukara, sakrah, apa dia yang kita duk sebut sakaratul maut tu kan. Nabi kata inna lil mauti sakarat. Nabi kata setiap yang hidup itu akan merasai sakarat. Apa makna sakarat? Mabuk. Quran kata manusia pada hari kiamat kesemuanya seperti mabuk. Orang mabuk ni apa? Orang yang terlalu takut, orang yang terlalu bimbang, hilang akal dia, tak ketahuan, gelabah, tak tentu hala. Quran kata wama hum bisukara. Tetapi mereka ini tak mabuk, tak minum arak pun. Mereka mabuk, mereka hilang punca, maka hilang arah, kerana azab Tuhan itu amat dahsyat. Ya? Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi tahu bila kiamat. Salah satu daripada rahsia Allah Ta'ala menyembunyikan tentang kiamat. Okey, kita sambung apa yang beliau tulis berkaitan dengan kitab ini. Kita ambil muqaddimah dia. Tuan-tuan boleh buka muqaddimah, muka surat yang muka surat yang ketiga daripada terjemahan itu. Dia kata fa inna Allah Ta'ala arsala Muhammadan bil haqqi bashiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah falam yatruka khaira illa dalla ummatahu alayh wala syarran illa hadzaraha minhu. Dia mulakan dengan menyebut bahawa Allah Ta'ala apabila mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhiran, dan Nabi Muhammad ini bukan sahaja membawa berita gembira kan, ada benda yang Nabi cerita syok, nikmat syurga, nikmat yang ada yang dijanjikan oleh Allah, pengampunan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama Tuhan juga menghantar Nabi untuk cerita tentang nazir, peringatan, ancaman. Sebab itu mengajak ini, dakwah ini, agama ini bukan benda yang semuanya syok. Ada benda-benda yang kita nak kena sebut agak keras, agak tegas. Ada benda yang kita lembut, ada benda yang kita sebut seronok, ada benda yang kita kena sebut secara tegas. Kerana agama tu bukan duk syok ya. Agama itu ada masanya nazir. Kita memberikan peringatan. Cerita tentang neraka, cerita tentang azab, cerita tentang dosa bukan boleh buat main. Bukan agama itu dengan menyanyi, dengan berlawak, dengan seronok. Nabi itu basyiran wa nadhiran. Dia ada yang disebut dengan tarhib. Tarhib ni apa? Tarhib ni gempak orang. Targhib ni ajak orang. Ada masa Nabi sapu belakang orang, ada masa yang Nabi lontarkan batu pada orang. Dan tidaklah Nabi ini meninggalkan suatu perkara yang baik, melainkan telah ditunjukkan kepada umatnya. Dan tidak adalah suatu benda yang buruk, melainkan telah dilarang oleh Nabi ke atas umatnya. Maknanya bila Nabi SAW ni dia wafat, agama ni dah lengkap. Sebab itu Nabi kata ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Apa kata Nabi? Tidak ada suatu benda, amalan yang mendekatkan kamu kepada syurga dan amalan yang menjauhkan kamu daripada neraka illa waqad buyyina lakum, melainkan kesemuanya telah aku habaq, telah aku larang. Maknanya dalam agama ni tak ada amalan yang Nabi tak dan,
tak sempat nak habaq. Jadi agama ni tak perlu kepada benda yang selalu kita ulang. Tokok tambah bid'ah, tak perlu. Sebab Nabi kata ma syai', tak ada satu pun melainkan kesemuanya aku dah habaq. Melainkan hampa yang nak tunjuk pandai lebih, nak tunjuk cerdik lebih. Sebab benda yang ada, benda yang boleh membawa kepada syurga, benda yang boleh memberikan pahala, waqad buyyina lakum, aku habaq dah. Jadi hampa tak payah duk reka, hampa tak payah duk buat. Tugas hampa fattabi'uni, ikut sahaja. Dan benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak baik juga aku jelaskan. Sebab itu dalam ayat yang terakhir turun kepada Nabi, ayat yang menceritakan tentang kesempurnaan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ni dah sempurna. Kalau benda tu Nabi tak buat, Nabi tinggalkan, berarti dia tak baik. Kita tak perlu nak bagi excuse. Ada kawan hantar mesej mai petang tadi. Dia kata, ustaz, ada ustaz kata. Ada kata apa? Hantar mai telefon. Dia kata Nabi juga boleh kebal, sahabat juga boleh kebal, cuma mereka tak mau kebal. Kan kita kata Nabi tak kebal lah. Kita kata tak ada ilmu kebal ni. Kalau ada ilmu kebal ni, Nabi dulu kebal. Dia tak ada ustaz jawab lah. Dia jawab kena. Dia tak, Nabi boleh kebal, sahabat boleh kebal. Betul-betul dia tak mau kebal, dia akan hilang peluang untuk syahid. Dan dia akan hilang pahala luka di medan jihad. Bukan tak boleh kebal, dia tak mau kebal. Sebab kalau dia kebal, dia tak boleh pahala syahid. Kerana kalau Nabi kebal, tak mati syahid lah. Dan kalau Nabi kebal, tak luka, tak boleh apa, perang, tak dapat pahala. Maknanya ilmu kebal itu ada, cuma Nabi saja yang tak mau. Kita pun kalau boleh nak buat, nak ambil, tak ada masalah. Kita kata lagu ni ya tuan-tuan, jawapan ni jawapan orang yang bodoh lah. Jawab pun kita kena jawab bodoh balik lah. Dia kata jawapan tu macam tu Ustaz, jawab aku lah. Okey, alhamdulillah, terima kasih bagi tahu kata ilmu kebal ada. Kan? Kita pun tak tolak lah. Okey, kita terima ilmu kebal ada. Jadi kalau Nabi pun tak mau ilmu kebal pasal nak syahid, kita takkan tak mau apa yang Nabi mau. Jadi kita pun biar pergi, tak payah duk kebal lah. Orang yang ambil ilmu kebal ni orang yang tak mau syahid. Orang yang tak mau syahid ni adalah orang yang bodoh, tak boleh ni diajar. Bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh ditumpang. Ada orang tak mau syahid? Ada orang tak mau syahid? Syahid ni tidak ada melainkan jannah, syurga. Tiba-tiba ada satu orang mai, dia ajak ilmu kebal, dia kata dengan kebal kita takkan syahid. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, hujah yang dia bagi itu menampakkan kedangkalan, kebebalan dia. Dia nak justify, dia kata kebal tu ada, cuma Nabi tak mau. Pasal apa Nabi tak mau? Kalau Nabi kebal, Nabi tak syahid. Kalaulah Nabi tak mau untuk kebal, nak syahid, pasal apa yang kita pergi mengaji kebal? Ini satu lagi. Dan hujah ni boleh pakai dalam macam-macam. Bukan Nabi tak mau pegang umur, cuma Nabi nak lawan dengan syaitan. Dia pergi kat tu. Bukan Nabi tak mau baca Yasin, Nabi kalut bini banyak. Kita duduk dengar lama dah. Ni Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Hang bini berapa? Satu. Nabi berapa? 9. Hang kerja apa? Pegawai kerajaan. Nabi apa? Perdana Menteri. Nabi kalut lebih pada hang macam tu. Hang dan Nabi tak dan. Tu dia tuan-tuan. Tengok jawapan. Ini semua jawapan ni ikat tahu tepi telaga, tolak je tu orang. Walamma kanat hadhihi al-ummah hiya akhirul umam. Dan kita ini adalah umat yang terakhir. Ni satu kebanggaan, satu kelebihan, keistimewaan kita ni tuan-tuan. Kelebihan kita. Tak apalah yang lain kita tak lebih, tak apa. Kan? Yang lain kita tak lebih, umur pendek kita. Kan? Lekeh sikit kita lah yang, tapi kelebihan yang besar kita adalah umat yang terakhir.
Walaupun kita adalah umat yang terakhir, pertama, kita adalah umat yang paling ramai masuk syurga. Ini Nabi sebut. Umat inilah umat yang paling ramai masuk syurga. Dan walaupun kita adalah umat yang terakhir, kelebihan kita adalah umat pertama yang akan Tuhan panggil pada hari kiamat esok. Tuan-tuan bayangkan, beratok punya panjang, orang punya ramai, tiba-tiba ada satu line Tuhan panggil kita main duduk depan. Tuan-tuan bayang kalau kita beratok kan, tiba-tiba orang potong queue. Kita nak tahu langit tinggi rendah, potong queue tengok. Tapi ketika itu Tuhan benarkan untuk kita potong queue, kita dulu. Dia kata timbang dulu apa bagus. Timbang dulu nak kena masuk dulu. Tak beratok tak apa je, pergi beratok tengok. Huwa khatamul anbiya, dan dia adalah penutup sekalian nabi. Khassallahu ta'ala ummatahu bizuhuri asyrati sa'ah fiha wa bayyana lahum ala lisan nabihi akmal bayan wa atammahu wa akhbara anna alamati as-sa'ah satukhruj fihim la mahala falaysa ba'da Muhammad nabiyyun akhir yubayyin lin-nasi hadhihi al-alamat wa ma sayakunu fi akhir az-zaman min umuri 'idham mu'dhinatin bi kharabil hadha 'alam. Dan keistimewaan umat ini, Allah Ta'ala telah melebihkan kita dengan Nabi telah memberitahu tentang tanda-tanda kiamat, yang mana Nabi-Nabi sebelum ini tidak ada yang memberitahu tentang tanda-tanda kiamat, melainkan Nabi kita Muhammad telah memberikan gambaran dan tanda-tanda dan alamat kiamat itu dengan jelas. Dan ini hanya ada pada umat Muhammad sebagai tanda untuk mereka bersedia menghadapi hari yang besar itu. Nampak? Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, dan tidak ada Nabi selepas itu. Dan kerana keistimewaan dan kemuliaan Muhammad itu, Allah Ta'ala telah memberikan peluang untuk dia memberitahu tentang tanda-tanda kiamat, yang mana tanda-tanda ini tidak pernah diberitahu dan disebut oleh mana-mana Nabi sebelum dan sudah pasti selepas, kerana tidak ada lagi Nabi. Jadi untung kita tuan-tuan, walaupun kita tak tahu bila berlakunya kiamat, cukup dengan kita diberitahu tanda-tanda kiamat. Dan kita tengok berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini cukup banyak. Cukup banyak, dan kita akan sebut satu persatu. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama. Itu sedikit mukadimah yang saya petik lah. Kita tak perlu baca sampai habis. Semua benda yang lain dia menerangkan tentang apa yang ada dalam buku ni. Yang pertama dia bawa tentang keimanan kepada hari kiamat dan kesannya kepada manusia. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku dia ni, dia bawa al-iman bil yaumil akhir ruknun min arkanil iman. Pentingnya beriman kepada hari kiamat kerana dia adalah rukun daripada rukun-rukun iman. Menolak hari kiamat berarti seseorang itu kafir. Tolak, tak percaya, ragu-ragu, was-was, tak yakin, out. Hang macam mana dengan kiamat? Boleh juga. Ingat, jadi kot. Tapi cerita nak jadi ni, tunggu dulu lah. Out. Sebab Quran kata apa? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran cerita tentang sifat manusia yang bertakwa itu pertama, first, sebelum cerita tentang wa yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah, cerita tentang salat, cerita tentang zakat, sifat yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. First, beriman dengan perkara ghaib. Dan apa yang disebut tentang kiamat disebut dalam Quran, dan Quran itu sifat dia la raiba fih, tidak ada padanya keraguan. Semayang 5 waktu, turun naik haji, keluar zakat, sedekah, tetapi meragui adanya kiamat, mengeluarkan seseorang daripada Islam kepada kafir. Ini jangan main-main tuan-tuan, beriman kepada hari kiamat. Walaupun benda-benda kiamat ni benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda yang cerita fiction, macam cerita
dongeng. Tetapi orang beriman, dia kena percaya. Berlaku? Ya. Bila? Wallahu a'lam. Tanda dia, kita tahu. Dan disebut lagi wal imanu bima fil yaumil akhir wa alamat min al iman bil ghaib alladhi la yudrikuhu al aql wa la sabil al ma'rifah illa bin nas an tariq al wahyi. Beriman kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, termasuk daripada perkara-perkara ghaib yang tidak boleh dilihat, dirasa dan diketahui oleh akal. Benda ni tak boleh. Nak buat kajian ke, nak ada tanda, nak rasa, nak tengok, nak ramal, tak boleh. Melainkan apa yang disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis. Kita tak tahu. Yang lain kita tak tahu. Cuma apa yang disebut, kita kena beriman. Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tengok. Nama-nama kiamat. Nama-nama kiamat. Ini perbahasan yang kedua. Belum masuk lagi tanda. Kenal nama-nama dia. Nama dia banyak. Asma yaumul qiyamah. Nama-nama kiamat banyak. Disebut dalam Al-Quran, dalam hadis dengan beberapa nama. Kita tengok malam ni ya. Pertama, as-sa'ah. Itu juga merujuk kepada kiamat. Kiamat. Dalam surah Ghafir ayat 59, Allah kata innas sa'ah la'atiyatun la raiba fiha. Allah gunakan perkataan sa'ah. Jadi nama kiamat yaumus sa'ah, hari sa'ah, hari sesaat. Sebab apa? Berlakunya cukup sekejap. Yaumul ba'ts, al-ba'ts, kebangkitan, juga disebut dengan nama kiamat. Dalam surah Ar-Rum ayat 56. Jadi nama kiamat lain yaumul ba'ts. Sebab apa? Kerana apabila berlakunya kiamat, manusia akan dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala. Nama yang ketiga, Yaumuddin, hari pembalasan. Disebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Kerana manusia pada hari itu diberikan pembalasan di atas apa yang mereka buat. Yaumul Hasarah. Yaumul Hasarah, hari penyesalan ataupun hari perhitungan. Dalam surah Maryam ayat 39. Nama ini disebut dalam surah Maryam ayat 39. Darul Akhirah, negeri yang terakhir. Sebab apa? Manusia ni dia ada berapa negeri? Yang pertama negeri rahim, alam rahim, alam roh. Kemudian dia keluar alam dunia. Kemudian dia pergi kepada alam barzakh sementara. Kemudian dia pergi kepada alam yang terakhir, iaitu alam akhirah. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Allah sebut Al-Ankabut 64, Darul Akhirah, merujuk kepada kiamat. Darul Qarar, ini juga nama kiamat. Darul Qarar. Darul Qarar. Apa dia Darul Qarar ni? Qarar ni kekal, tetap. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat 39. Kenapa? Kerana manusia pada hari ini kekal, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penyesalan dan sebagainya. Manusia akan hidup khuld, tetap sampai bila? Lagi disebut lagi apa? Yaumul Fasl, hari penentuan atau pemisah, pembeza. Allah Ta'ala sebut dalam surah Safat ayat 12. Surah Al-Safat ayat 12. Al-Fasl, Yaumul Fasl, hari itu ditentukan ahlul jannah, ditentukan ahlul nar. Ditentukan yang mana satu duduk dalam syurga, yang mana satu duduk dalam neraka. Yaumul Jam', hari perhimpunan. Surah Syura ayat 7. Surah Syura ayat 7. Yaumul Hisab, hari perhimpunan ni semua berhimpun daripada Adam, manusia yang pertama. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai
berapa puluh bilion orang. Lah ni zaman kita ada 1.3 bilion, 1.3 ribu juta orang Islam. Lah itu belum lagi tahun 60-an, itu belum lagi tahun Nabi, belum lagi tahun sebelum ni, dihimpunkan sekali. Yaumul Hisab, surah Sad ayat 53. Surah Sad, hisab, dihitung. Yaumul Wa'id, Yaumul Wa'id, Yaumul Wa'id, hari janji. Wa'd, Wa'ad ni janji, hari yang kita akan mendapat apa yang Tuhan janjikan. Surah Qaf ayat 20. Surah Qaf ayat 20. Yaumul Khuld, Yaumul Khuld, hari kekal. Ini tuan-tuan faham. Yang seterusnya Yaumul Khuruj, hari keluar. Kerana manusia akan keluar bila berlakunya kiamat. Keluar daripada mana? Keluar daripada semua tempat. Tak mana dia sembunyi, tak mana dia ada, bila berlakunya kiamat dia akan keluar. Keluar untuk apa? Menyelamatkan diri. Itu yang Quran sebut, yang kita duk baca tu kan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, kata Quran, seorang manusia akan lari tinggal saudara dia, adik-beradik dia, daripada mak dan ayah dia. Tak peduli dah mak ayah dia, lantak hang biar pi. Di dunia ni kita adik-beradik ni ke kan kenduri ke apa ke, kita mutamakan adik-beradik, dan Nabi suruh jaga adik-beradik, jaga mak ayah. Pada hari itu bukan tinggal itu kerana putus silaturahim, tinggal itu kerana apa? Daripada anak, daripada kawan-kawan, daripada saudara mara. Kan likulli imri'in, semua orang pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni, duk fikir menyelamatkan diri masing-masing. Kita kalau fikir diri kita, tuan-tuan, kita tak peduli dah orang lain. Anak yang kita sayang pun lantak hang, aku. Yauma la tamliku nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Pada hari itu tidak ada manusia yang boleh tolong orang lain, menyelamatkan orang lain, menebus orang lain, membela orang lain, melainkan dia dengan Tuhan. Sayang kita, kasih kita, cinta kita, tak ada nilai pada hari itu, melainkan kita dengan Tuhan. Al-Waqi'ah, ini surah Al-Waqi'ah kan, surah Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang pertama, Al-Haqqah, kan, At-Tamatul Kubra, Ad-Dakhah, Al-Adhifah, Al-Qari'ah. Ini nama-nama kiamat, nama-nama kiamat. Okey, kita ambil lagi, apa lagi? Dan kita tengok sepintas lalu berkaitan dengan benda yang disebut kiamat ini, jauh ataupun dekat, jauh ataupun dekat. Kita tengok dia bawa di sini sebelum dia cerita tentang tanda-tanda kiamat, dia nak habaq kiamat tu jauh ataupun dekat. Tadullu al-ayat al-Qur'aniyah al-karimah aw al-ahadith as-sahihah ala qurb as-sa'ah wa danwiha fa inna adh-dhuhur akthar ashrat as-sa'ah dalilun ala qurbiha wa ala annana fi akhir al-ayyam ad-dunya. Dia kata berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, kita akan tengok sekali hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan tentang dekatnya kiamat, dan telah nampak dan keluar jelas begitu banyak aksar tanda-tanda kiamat yang menunjukkan bahawa kiamat itu semakin hampir,
dan membuktikan bahawa kita hari ini berada pada hari-hari yang terakhir kiamat. Jadi tak perlu nak gelabah bewok, tak perlu nak duk takut, tak perlu nak cempa. Wah, abang kiamat dekat. Kita memang tahu lama dah kiamat dekat. Dia berkata kiamat dah dalam TV keluar suara Dajjal, apa dalam internet suara Dajjal. Hebat lah. Pasal apa? Pasal dia ni bisa jumpa DJ. Dia tahu tu suara DJ. Kita kan kalau orang kata, ni suara siapa? Dajjal. Dajjal bahasa Melayu DJ Tapi orang Melayu ni kalau sebut Dajjal, dia tak berapa sangat tau. Tapi kalau sebut DJ, dia jadi macam, kau ajak ustaz ni cemak lagi ni DJ dalam masjid pula. Nabi sebut Dajjal lah, hadis Muslim. Dajjaluna kadzabun. Dajjal. Dia tak ada suara DJ dalam internet. Jadi kita kata wallahu taala alam, kita tak pernah dengar suara DJ. Tapi kalau suruh dengar suara Elicat, kita boleh tahu. Elicat kan amat jai. Tapi suara DJ wallahu taala alam, kita tak pernah dengar suara dia garau ke, lembut buluh perindu ke, apa ke, kita tak tahu. Tak payah duk takut kan, takut apa tuan? Memang dekat dah kiamat ni. Dekat dah. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Kiamat dekat. Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir kepada mereka itu hari perhitungan, tetapi kebanyakan manusia berada dalam keadaan lalai dan lupa. Dekat Quran apa? Yang Quran habaq depa tak mau nak getak lutut, yang suara DJ betul tak betul itu depa duk gelabah. Depa kata dekat lah. Memang dekat. Iqtaraba lin-nas. Tu imam baca kan? Tu imam baca iqtaraba lin-nas, telah dekat kiamat. Depa tak ada apa. Tapi baru mai keluar cuih suara Dajjal betul tak betul. Gelabah dah. Kena doa lah, zikir lah, sedekah. Tak mana lah boleh sedekah, tak mana lah boleh bertobat awal. Suara DJ keluar lah. La ilaha illallah. Dia takut benar-benar merepek dia tu. Tanda-tanda kiamat, tsunami apa semua tu. Yang Quran habaq jelas. Iqtaraba lin-nas. Dekat. Ni yang patut kita takut. Tapi tak faham tak apalah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23, wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Muhammad, ketahuilah bahawa sesungguhnya berlakunya kiamat itu qarib, dekat. Quran juga sebut dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia tengok jauh, kami tengok dekat. Quran habaq dekat. Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Quran sebut dalam surah Al-Qamar ayat 1, telah dekat kiamat. Telah dekat. Dan mari kita tengok Nabi pula sebut macam mana. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Bila aku dilantik, diutus. Bu'ithtu ni artinya dilantik, bukan dilahirkan. Bu'ithtu, dibangkitkan, dilantik, diangkat menjadi rasul. Was-sa'ah, dan antara aku dengan kiamat itu kahatain, dua jari. Hadis ini telah menjadi tanda yang pertama. Apa dia tanda kiamat? Diutusnya Nabi. Tuan-tuan nampak? Nabi kata bila aku diutuskan, dengan kiamat itu kahatain, dia mengisyaratkan dua jari ni. Kangkang, koyok, tekan, kepok, pilah jauh mana pun tetap dekat. Dan Nabi SAW sebut lagi tuan-tuan, sesungguhnya ajal kamu nak dibandingkan dengan ajal-ajal umat sebelum kamu. Nabi abang, umur kamu singkat nak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jaraknya seperti asar dengan maghrib. Tak lama hidup kita tuan-tuan, tak lama. 60 tahun, 70 tahun hidup, asar dengan. Hadis inilah yang telah diambil oleh orang tua-tua
Apabila umuk tua, dia panggil umuk apa? Dia tak kata umuk lohor. Dia tahu umuk apa? Dia pun buat peribahasa. Kadang-kadang dia ambil hadis ya, kadang-kadang dia ambil Hindu. Itu sedar umuk asak lah. Umuk asak tu disebut oleh Nabi. Oh, saya ada air subuh. Ia bukan isu usia muda tu, isunya jarak kita dengan kiamat ini. Habis kuliah kita yang akan datang, sekali lagi kita akan masuk kepada asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kita akan sebut satu persatu. Mula dengan tanda kecil, ada lebih beberapa ratus tanda kecil dan ada beberapa puluh tanda besar. Ada yang telah terbit, sedang terbit dan akan keluar. InsyaAllah ta'ala. Kita bagi laluan pada azan dan kita akan jawab soalan insyaAllah ta'ala. Syartah bagi dulu. Adakah pandangan yang mengatakan Allah tak bertempat itu boleh menjejaskan akidah? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mensifatkan diri dia, dan disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di sisi ahli sunnati wal jamaah, Allah itu fis sama', Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah sebut, tuan-tuan tulis, ada yang buku tulis, Tuhan sebut dia beristiwa di atas arash dalam 7 ayat dalam Quran. Thumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam 7 ayat. Allah itu beristiwa di atas arash. Bagaimana dia duduk, bagaimana dia beristiwa ni maknanya bersemayam, berada. Bagaimana dia duduk, bagaimana dia ada, bagaimana bentuk sifatnya, kita tak tahu. Dia habaq, dia di atas arash. Aamintum man fis sama', Quran kata, apakah kamu merasa beraman, merasa aman dan selamat daripada yang berada di atas langit? Banyak ayat-ayat dari Al-Quran yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Muawiyah, dia bawa seorang budak perempuan, hamba. Nabi tanya budak tu, man ana, siapa aku? Dia kata, Nabiullah wa rasuluh, nabinya dan rasulnya. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama'. Budak tu jawab, di langit. Apa jawapan Nabi? Hadis riwayat Imam Muslim. A'tiqaha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, dia beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Itu di sisi ahli sunnati wal jamaah. Adapun yang menyebut maujud bila makan, tidak ada tanpa tempat, ataupun fi kulli makan. Ada yang bila makan, ada yang kulli makan, ada yang tak ada makan, ada yang ada makan. Kita suka ada makan lah. Ada makan? Ada makan. Mereka akidah bi makan. Bila makan ni akidah yang wallahu ta'ala alam, dia tidak selari dengan jawapan yang ada dalam Quran. Itu sahajalah, dia tidak selari dengan jawapan yang ada dalam Quran. Bolehkah menjejaskan akidah? Boleh menjejaskan akidah. Boleh menjejaskan akidah. Sifat manusia itu, dia kata bila kita kata Allah di langit, Allah itu memerlukan langit. Bila langit tak ada, bila langit tak, sebelum langit dicipta, arash dicipta, Allah Ta'ala duduk tahu mana? Macam dia kata kita tak ada rumah, kita duduk tahu mana? Kita tumpang rumah orang. Lepas ada rumah, kita pindah rumah kita. Kalau Allah itu di arash Allah di atas air, disebutlah hadis, Allah duduk tahu mana? Tak boleh jawab. Bukan tak boleh jawab, tak boleh jawab. Sebab Allah tak bagi tahu. Dan bukan urusan kita untuk takalluf tanya. Bukan urusan kita. Nabi sebut di langit, sebelum langit wallahu ta'ala a'lam. Dia sebut di langit, kita di langit.
Kita doa pun kita angkat tangan ke langit. Ada orang doa? Ada orang doa? Orang doa kata di mana-mana. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Bahaya di mana-mana. Sehingga ada orang kata Allah fi jibi. Allah itu di dalam jubahku. Baca apa? Allah di mana-mana. Ada. Ada. Dah di mana-mana. Bahaya, dia boleh menjejaskan api. Tak, saya nak kata di mana-mana. Hak asasi manusia, demokrasi. Ikut hang. Tiada sa'i selepas, tapi ahli sunnah bila ditanya di mana Allah, kita jawab sebagaimana budak tu jawab. Kerana jawapan budak itu di-endorse, diiktiraf oleh Nabi. Isu menyamakan Tuhan dengan makhluk, Nabi tentu dah larang dia sebut macam tu. Kalaulah jawapan budak tu salah, dan kita tahu ada orang jawab Nabi bukan kata betul duduk di langit, tapi akal. Kita baca habis dah apa yang dia budak jawab. Dia berkata bukan pasal budak tu jawab di langit tu betul, tapi budak punya akal cokia punya, hamba punya cokia tak mengaji. Jadi Nabi jawab tu, jawab akal budak tu. Akidah ni dia tak ikut akal. Bodoh reput orang mana pun kalau bab akidah dia tak boleh faham teruk. Arab Badui yang teruk punya bangsa tu mai mengaji akidah dengan Nabi, bukan takat dia yang Islam, balik satu kampung Islam. Takkan hang teruk pada Badui. Dia kata saya mengaji akidah tak faham ustaz. Ada kawan saya umur 26, dia kata aku mengaji akidah tak faham. Oh hang teruk. Teruk pasal apa? Badui boleh faham, hang hak tak Badui tak boleh faham. Pasal kita yang diajar itu kalam, logik, perbahasan tentang akidah tu memeningkan, memenatkan kepala otak untuk fikir. Seperti wajib atas lain dengan wajib bagi. Oh pening. Wajib saja, wajib atas Tuhan itu tak sama dengan wajibnya bagi Tuhan. Bagi Tuhan lain atas Tuhan lain. Wujud. Allah itu wujud. Ada. Kita ada sama. Tak. Wujud itu adanya sebelum dan sentiasa ada. Tidak ada sebelum ada. Ada lawannya tiada. Tiada lawannya ada. Maknanya apa? Maknanya tak lawan dia ada. Lepas dia lawan dia tak ada. Tak ada mengaji tu. Tuhan ada sudah. Tuhan dengar, kita dengar. Sama Tuhan dengar, kita tak dengar. Kita dengar, tak sama. Tuhan dengar lain, kita dengar lain. Sudah. Sifat Tuhan ni kena jaga elok-elok. Sifat Tuhan ni kena jaga elok. Prinsip kita laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama. Apa yang dia habaq, kita terima. Apa yang dia cerita, kita percaya. Jangan duk ubah, jangan duk kono, jangan duk pusing. Cukup. Dia berkata tangan Allah. Dia tangan Allah. Lepas tu kita ada tangan? Tak sama. Sudah. Allah kata yadullah, tangan Allah. Kita pun kata tangan Allah. Dia berkata mana boleh? Kita ada tangan sama Allah dengan kita. Buruk ada tangan. Tangan buruk dengan tangan. Oi mana sama cermak ni? Buruk oleh bulu kuku tajam. Kaki bangku, bangku ada kaki. Kaki hang? Oi mana sama kaki bangku lain kerah, kaki aku boleh. Kono-kono kaki aku ada jari. Muka tembok dengan muka hang, muka pintu, muka cermin dengan muka hang. Oi mana sama? Tu muka ya. Sama bahasa tak sama maksud. Begitulah Tuhan. Tak mau terima. Hak asasi. Tak ada sa'i selepas melakukan tawaf sunat dan tawaf wada'. Bagaimana pula dengan solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim selepas tawaf sunat? Amalan-amalan seperti salat, minum air zam-zam ini hanya pada tawaf yang pertama. Tawaf sunat tidak ada amalan-amalan yang mengikuti dia. Tawaf sunat ni mula tawaf, habis tawaf dia tak ada solat, dia tak ada apa kan? Yang ada tu tawaf umrah, tawaf selamat datang yang kita berlarian nak solat di belakang makam Ibrahim dan sebagainya. Sa'i sunat lagi tak ada.
Lelaki yang berkahwin tetapi mengaku bujang di hadapan kawan-kawan, walaupun bukan kawan-kawan ni, di hadapan janda. Walau sekadar guru apa ni? Hilang mana? Walaupun sekadar gurauan, maka jatuh talak terhadap isterinya. Astaghfirullahalazim. Ustaz Fulan bin Fulan minta ulasan. Ada bini? Tak ada bujang kat menikah Bukan di hadapan kawan-kawan. Kawan-kawan nak mohon apa? Jatuh. 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 Jatuh apa? Jatuh bohong. Jatuh apa? Jatuh bohong. Talak. Talak tak itu. Talak. Talak tak itu. Kalau satu orang bohong kata dia kahwin, atau dia menceraikan isteri dia, atau dia tak ada isteri, dia main-main dengan ustaz ni somak, patu awal somak, tak jatuh talak itu. Sebab innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu diukur berdasarkan niat. Ketika fulan itu melafazkan dia tak ada bini, atau dia kata aku dah cerai dah bini aku tak ada bini, aku bujang lama dah, aku nak tono ketika itu dia berniat untuk berbohong kepada kawan tu. Jadi yang jatuhnya bohong. Talak tak jatuh. Fatwa, tuan-tuan boleh cek Terengganu, Majlis Fatwa Terengganu, majlis dia fatwa. Balik buka search Fatwa Terengganu. Ahli Majlis Fatwa Negeri Terengganu sepakat menyatakan seseorang yang berkata secara berbohong, bergurau dengan niat menipu, bukan dengan niat mencerai, diputuskan oleh Majlis Fatwa Negeri Terengganu sebagai tidak jatuh talak. Hadis dia tak bawa lah hadis dalil dia. Dalil dia innamal a'malu binniyat. Kerana niat dia ketika itu bukan menceraikan isteri dia, niat dia untuk berbohong. Saya itulah. Dia kata ada ustaz kata jatuh. Ustaz tu berkenaan dengan bini kawan tu. Ada yang soalan ni dia ulang-ulang. Dia bila main musim dia ulang. Maulid ni, Maulidur Rasul, tarikh 12 Rabiul Awal itu, tuan-tuan kena faham, ulama berselisih pendapat bila Nabi lahir. Ada kata 12, ada kata 9, ada kata 10. Syekh Safiur Rahman, sebelum itu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama yang muktabar dalam bidang sejarah Islam menyebut tarikh bila Nabi lahir itu tidak ada secara tepat. Exactly tarikh tak ada. Sebab tidak ada benda-benda yang disuruh untuk kita buat benda tu. Baik zaman Nabi tak ada, zaman sahabat Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, tabi'in tak ada. Sebab tarikh tu tak tahu bila. Tak penting. Yang pentingnya bila Nabi diutuskan, kiamat dekat. Dia bawa apa, kita ikut. Yang sepakat tarikh dia wafat. Ulama sepakat, ittafaqa al-ulama al-muslimun, ulama Islam sepakat tarikh kewafatan Nabi 12 Rabiul Awal. Tarikh wafat 12. Sehingga ada andaian menyatakan upacara menyambut 12 Rabiul Awal ini menyambut tarikh kematian Nabi. Berseronok di atas kematian seseorang ini hanya dilakukan oleh musuh orang tu. Dan siapa yang dia seronok kawan tu mati hari tu, hari ni mati. Ada orang yang benci kau tu. 12 Rabiul Awal ni sepakat tarikh dia wafat. Tarikh dia lahir
Khilaf. Bila dia beranak tak tahu. Tapi Malaysia ni tak ada masalah. Advance. Kan? Quran Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul. Dia bukan salah kerajaan, salah orang agama. Kerajaan tak salah, depa kira ikut orang agama kata apa dia berkata. Quran kata Quran turun malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 akhir lah hadis Bukhari. 17 kita Lailatul Qadar. 17 Ramadan nuzul Quran, cuti dia tak tahu. Oh, tak ingat pula. Tak ingat dah cuti. Jadi kita kena faham benda tu. Ada orang kata tu Saudi tu yang duk kalut haram maulid tu, yang depa sambut raja depa beranak tak apa pula. Dia kena kot tu. Kan? Depa kata yang raja Saudi sambut kan, ulama-ulama Saudi ni banyak yang bertegah isu ni. Isu maulid haram, maulid Nabi tak boleh, bid'ah apa semua ni kebanyakannya ulama Saudi lah. Dan juga ulama-ulama lain pun ada. Lepas tu mereka duk condemn, mereka kata Saudi sambut hari keputeraan raja dia, cuti apa semua, buat perayaan pula, buat sambutan pula. La ilaha illallah. Agama bukan suruh ikut raja Saudi. Agama suruh ikut Nabi. Yang duk pergi kalut dengan raja Saudi macam apa? Biar pergi raja Saudi orang yang jahat, berlumbuk. Tuhan bagi dia jaga tanah haram, nampak ke mana? Kan? Ulama mungkin tegur. Kan? Sambut hari jadi manusia yang tak ada kena-mena. Awak kalau raja Saudi sambut, kita kena sambut. Apa yang raja Saudi buat, kita kena buat. Kalau dia tawaf telanjang, kita kena tawaf telanjang. Raja Saudi hidup dia lantak pergi ke dia nak buat apa pun. Dia dengan kita tak ada sangkut paut. Dia beranak ke, dia mati ke, dia nak pakai baju apa ke, dia nak menikah dengan siapa ke, dia naik kapal terbang ke, dia nak buat apa ke, itu dia punya hidup. Yang ada kaitan hidup dia dengan kita ni Nabi ya. Tak ada berkata ulama Saudi larang sangat sambut Nabi, depa tak larang sambut raja depa, biar kat depa. Yang kita tahu Nabi tak suruh sambut hari dia. Itu saja yang kita boleh buat. Lepas tu kita tak ingat orang yang tak sambut dia ni hari jadi ni, tak ingat Nabi. Yang kita duk selawat tuan, yang duk kirim salam tu kan. Tak ingat. Tuan-tuan pun kadang-kadang bukan ingat hari jadi bini tuan-tuan, betul tak? Adakah makna tuan-tuan? Bini pun satu lagi, tolonglah. Abang tak ingat ke hari jadi cik yang aku beli makan kat hang tiap-tiap hari tu, tak ingat lagi? Cermat lagi. Kan? Cuma dia sebut tu kita faham lah. Tapi saya nak sebut ni bukan isteri-isteri yang dia duk jadikan tarikh lahir tu sebagai segala-galanya. Cerai awak tak tahu kata hang jadi cik yang aku bagi hang makan 25 tahun, bawa pergi berjalan rata belah sampai 30 tahun daripada tak ada gigi, buh gigi lain lagi, tak ingat lagi. Hari jadi ni benda kecilnya. Yang pentingnya bukan hari jadi, hari mati tu. Ini sudah tuan-tuan. Ada lah tanya. Weh lewat bukan sikit. Tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua berapa lama? Tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua ni disebut oleh Nabi SAW dalam setengah riwayat 50 alam. Lebih kurang 50,000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Disebut dengan jarak tertentu, tetapi tak disebut adakah dia cepat ataupun lama. Tetapi tiupan yang pertama itu ada ulama sebut dia 3 kali tiup, ada sebut 2 kali. Tiupan yang pertama, tiupan yang menghancurkan manusia dan alam. Tiupan yang kedua, tiupan yang membangkitkan manusia dan keseluruhan kehidupan untuk dihitung balik. Ada pula tiupan yang ketiga, wallahu ta'ala alam, yang masyhurnya 2 kali tiup. Berapa jarak antara satu dengan satu? Disebut dengan tempoh ribuan tahun. Tetapi wallahu ta'ala alam, ramai ulama kata dia bukanlah jarak yang jauh. Kan? Contoh, Nabi kata antara aku dengan kiamat seperti ini. Tapi kita duk rasa seperti ini tu jauh, lama. Nak habaq dekat jauh tu payah bila berkaitan dengan kiamat. Sebab Nabi kata kiamat dengan aku macam tu. Tapi kita duk fikir macam tu apa? Tok Wan kita yang dah mati, nak kita pula mati. Jadi lama jauh dekat itu sesuatu yang tak boleh nak dijelaskan. Tak?
Tak ada, saya cukup dulu setakat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat pada kita. Dan bila kita sebut tentang kiamat ni semakin dekat, tuan-tuan, benda yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita. Itu yang paling penting. Kalau kita duk sebut pun banyak kali, kiamat dekat dah, kiamat dekat dah, kiamat dekat dah, tak guna. Macam budak-budak di sekolahan, Pak Isra dekat dah ni, Pak Isra tak dekat, tak lama lah, sebulan ni. Kalau duk sebut tahu saja kata dekat, tahu saja kata tak lama, tapi tak buat apa-apa untuk menghadapi benda itu, tak guna. Mengetahui saja tidak memberikan apa-apa manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.